بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan juga kurniaan Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu pada pagi ini untuk kita meneruskan pembahasan kita membahaskan kitab Al-Mukhtasar Al-Bidayah wan Nihayah, karangan yang mana kita asalnya adalah karangan Al-Hafiz Imaduddin Ismail ibn Kathir, Abul Fida Ismail ibn Kathir rahimahullah, yang diringkaskan oleh Syekh Ahmad Al-Khani. Baik, jadi kita masih lagi dalam perbahasan berkenaan dengan khalqi syaitan ataupun khalqil jan wa qissati syaitan, penciptaan jin dan juga kisah berkenaan dengan syaitan. Jadi topik kita masih lagi berlegar pada kisah berkenaan dengan jin dan juga syaitan. Baik, jadi sebelum ni kita dah bahaskan berkenaan dengan unsur penciptaan jin dan juga apa persamaan alam jin dan juga alam manusia, dan apa perbezaan dan juga apa persamaan secara umum. Jadi insya-Allah pada kelas ini kita akan bincang agak lebih terperinci. Baik, jadi sebelum ini juga kita dah bincangkan bila jin ini dicipta dari sudut garis masa, adakah selepas penciptaan Adam atau sebelum? Maka sudah tentulah kita dah jawab sebagaimana yang diterbentangkan dalil dalam surah Al-Hijr berkenaan dengan walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun wal janna khalaqnahu min qabli min naris samum. Jadi jelas menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan jin itu diciptakan sebelum penciptaan manusia. Baik, dan juga kita bincangkan juga berkenaan dengan nama-nama jin yang warid di dalam bahasa Arab, maksudnya pembahagian dan juga jenis-jenis jin yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jin thalathatu asnaf, jin itu ada tiga jenis, iaitu fanisfun yatiru fil hawa, yang terbang, yang boleh berterbangan di atas udara, wasinfun hayat wa kilab, ada juga jenis yang kita kata dalam rupa haiwan, seperti ular dan juga anjing. Wasinfun yahulluna wa yud'inun, dan jenis yang ketiga yang duduk bersama dengan manusia, yang duduk di kita kata di penempatan dan yang berdekatan ataupun yang berhampiran dengan manusia ataupun duduk bersama dengan manusia. Baik, kemudian kita nak masuk pada hari ini, iaitulah tidak ada ruang untuk kita mendustakan berkenaan dengan alam jin. Kita tak maksudnya tidak ada ruang untuk kita mendustakan berkenaan dengan alam jin. Kerana yang pertama, secara umumnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk beriman dengan perkara ghaib, unseen dan hidden things, unseen and hidden things. Baik, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam Al-Quran
Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Allah Taala sebutkan berkenaan dengan sifat-sifat orang-orang bertakwa yang akan mendapat petunjuk daripada Al-Quran, yang akan mendapat petunjuk dari Al-Quran, iaitulah orang yang bertakwa. Hudan lil muttaqin. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana ciri-ciri orang-orang yang bertakwa itu? Allah Ta'ala kata, allazina yu'minuna bil ghaibi, iaitulah orang yang beriman dengan perkara ghaib. Jadi ini adalah syarat asasi bagi seorang beriman. Dan seorang yang bertakwa wajib beriman dengan unseen, kita kata perkara yang kita tidak dapat lihat, iaitulah apa yang disebut sebagai ghaibiyat, perkara ghaib. Sebab itu dalam apa sahaja perbahasan kita, sama ada perbahasan dalam ilmu fizik ataupun apa yang disebut metafizik, kesemuanya mesti kena ada batasannya. Maksud batasan di sini, kita tak boleh melampaui batas. Kalau kita bincang tentang fizik, kita melampaui batasan ilmu ghaib. Kalau nak bincang tentang fizik, Allah Ta'ala tak larang kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita kaji. Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita meneliti berkenaan dengan penciptaan alam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan kita supaya menggunakan akal, supaya mentadaburi ayat-ayat kauniyat, tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, apakah kamu tidak memperlihatkan? Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat kepada penciptaan unta, bagaimana dia diciptakan, bagaimana unta dicipta. Dan banyak lagi ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan kita supaya menggunakan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita di alam ini. Apa yang kita dapat lihat, iaitulah di daratan ataupun di lautan, di langit dan juga di bumi, kesemuanya dalam rangka untuk kita merealisasikan tauhid, peribadatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tidak ada halangan untuk kita mengkaji, tidak ada halangan. Tetapi kita perlu beringat dan kita perlu berwaspada. Setiap apa yang kita kaji, setiap apa yang kita ungkapkan, apa yang kita kata, mesti tidak boleh melepasi had, batasan, hudud, limit yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Tilka hududullah, fala ta'taduha. Itulah, demikianlah batasan-batasan Allah, janganlah kamu melampauinya. Apa batasan Allah dalam perkara berkenaan dengan alam ini? Iaitulah ada perkara yang disebut sebagai perkara ghaib. Perkara ghaib yang kita tak boleh melampaui batas. Kita tak boleh, maksudnya kalau benda ghaib yang kita tak nampak, yang kita tak dapat lihat, tak dapat dicapai oleh panca indera kita, maka apa yang wajib kepada kita? Diutuskan Rasul supaya kita beriman, mengkhabarkan kepada kita di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah apa sahaja yang berkait dengan perkara ghaib, maka wajib kita beriman. Jadi tidak ada di situ ruang untuk akal kita ini untuk mempersoalkan. Kerana apa yang telah Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan kita untuk imani, kesemuanya makul, boleh diterima akal. Maksud boleh diterima akal apa? Maksudnya Allah Ta'ala tak cerita dekat dalam Quran tu, melainkan dia boleh diterima akal. Cuma akal kita terbatas. Maksudnya akal kita, kalau akal kita akal yang sihat, dia akan tunduk dan patuh, dia akan terima. Tapi kalau akal yang bermasalah, akal yang sudah dirosakkan oleh ilmu kalam, akal yang telah dirosakkan oleh ilmu falsafah, maka itu akan rosak. Itu kita faham. Baik. Jadi tidak boleh kita mengingkari berkenaan dengan jin. Tidak boleh mengingkari berkenaan dengan jin. Walaupun ada di kalangan beberapa golongan yang mengingkari kewujudan jin. Iaitulah kita katakan sedikit di kalangan golongan ataupun ahli tawaif ataupun kita kata kelompok-kelompok di dalam agama-agama terdahulu, ada yang mengingkari jin. Demikian juga ada yang di kalangan umat Islam, juga ada juga yang mengingkari wujudan jin, yang kita akan bincangkan. Sebab itu kalau kita tengok balik apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, sebagaimana yang disebutkan di dalam Majmu'ul Fatawa, dikatakan apa?
ankarat qillatun minan nasi wujud al-jinni inkaran kulliyan. Wa za'ama ba'dul musyrikin anna al-murada bil jinni arwahul kawakib. Maksudnya sedikit saja orang yang ingkar berkenaan dengan kewujudan jin secara total. Maksudnya kalau kita buka dalam agama-agama Samawi ataupun agama yang terdahulu, agama Yahudi, mereka beriman dengan kewujudan jin. Agama Nasrani pun mereka beriman dengan kewujudan jin. Agama-agama paganisme, agama-agama ataupun kita kata agama-agama musyrikin ataupun agama-agama yang datang setelah itu juga ataupun sebelum itu juga mengisbatkan, menetapkan kewujudan jin. Baik. Tetapi ada sedikit di kalangan golongan-golongan tersebut yang mengingkari jin secara total. Baik. Dan sebahagian di kalangan kaum musyrikin, yakni kaum musyrikin ini merujuk kepada kaum musyrikin sebelum Islam dan setelah Islam datang ataupun ketika Islam datang. Maksudnya pasca Islam dan juga sebelum Islam. Baik, mereka mendakwa. Maksud musyrikin ini boleh juga kita refer kepada apa? Kepada golongan falasifah, golongan malahidah, golongan seperti kita yang menafikan kewujudan ghaib ini, benda ghaib ini secara total, maksud ataupun golongan maddiyun ataupun golongan yang kita kata apa, yang mereka hanya beriman dengan benda-benda yang mereka nampak sahaja kan. Baik. Mereka mendakwa bahawasanya jin ini adalah apa? Ini sebahagian golongan musyrikin, mereka mendakwa bahawasanya jin ini adalah roh ataupun spirit, semangat bintang-bintang. Arwahul kawakib. So ini adalah satu pendapat yang batil lah. Satu pendapat yang batil. Kan, kalau kita nak sebut pendapat, semua ada pendapat. Pendapat yang kufur pun ada, pendapat yang ni pun ada, pendapat kalau kita nak nukil pendapat ni memang macam-macam lah. Pendapat yang kata jin ni anak perempuan Tuhan pun ada pendapat. Tetapi adakah pendapat itu bertepatan dengan kebenaran? Itu point dia. Macam isu baru-baru ni, orang bising isu pasal apa? Nabi Khadir. Kan? Memanglah ada pendapat kata dia masih hidup, tapi adakah kita nak kena berpegang dengan pendapat yang batil tu? Kan? Kalau nak sebut pendapat, memang semua pendapat ada. Ada pendapat. Tetapi adakah tujuan kita ini untuk nyatakan pendapat tu tanpa kita memberikan penjelasan akan kebenaran pendapat tersebut? Kan? Jadi kita kena faham, kalau nak sebut pendapat ini, pendapat itu, pendapat ini, memang banyak pendapat. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Kemudian Allah Taala sebut fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Apa dia? Maksudnya apa? Kalau kamu fa in tanaza'tum fi syai'in. Maksud Allah Taala tahu ada perbezaan, ada pertelingkahan akan berlaku. Jadi bila kita bawakan pendapat ni, pendapat tu, kan? Nabi Khidir masih hidup, pendapat Nabi Khidir masih hidup. Ni ada ni pendapat ulama. Kan? Kadang-kadang ulama tu dia hanya nukil kan, bukan dia nak menjazamkan, dia nak secara pasti, secara confirm. Atau memang itulah pendapat yang betul. Kan kadang-kadang dinukil, kita yang salah faham. Kita ingat itulah pendapat yang betul. Kadang-kadang disebabkan tujuan hawa nafsu sesetengah golongan. Dia nak keluar daripada syariat Nabi Muhammad SAW supaya mereka boleh buat ajaran-ajaran baru, mereka cari cari peluang. Sebab itu mereka bawakan pendapat-pendapat yang pelik macam tu kan. Jadi kalau nak ikut pendapat ni memang banyak lah kan pendapat kan. Kita sebut pendapat orang kafir. Orang kafir pun ada pendapat. Kan? Pendapat orang yang mulhid, orang yang tak percaya kepada agama, tak percaya kepada keesaan Tuhan, orang yang menafikan keesaan Tuhan, orang yang menafikan sifat-sifat Allah, ada pendapat dia apa. Tetapi Allah kata apa? Fa in tanaza'tum fi syai'. Kalau kamu berselisih, kamu bertelagah, kamu berselisih dalam apa-apa perkara, fi kulli syai', farudduhu ila Allah war rasul, maka kembalikanlahnya kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian beriman, benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat.
Kan? Kalau nak sebut pendapat ni memang banyak. Boleh kita tulis kitab berjilid-jilid kalau nak sebut pendapat ahli batil punya. Kan? Tetapi bukan itu tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kita kembali kepada Allah dan Rasul. Itu yang kita kena ajar masyarakat. Bukan ajar masyarakat, okey, bawa pendapat ni, pendapat tu. Pendapat syaz pun bawa, pendapat yang pelik, pendapat yang ganjil-ganjil pun bawa juga. Sebab apa? Kalau dia bawa pendapat ganjil-ganjil ni apa? Dia orang seronok lah pasal dia cerita tu pelik sikit. Kan? Kalau dia bawa pendapat yang sama je, dia kata bosan lah ustaz ni. Tu orang kita setengah macam tu. Dia kata asyik bawa, ayolah, ni aku pernah dengar ni dulu. Ustaz ni semua ustaz cakap benda yang sama. Kan? Tapi dia kata, kita kena dengar benda pelik-pelik sikit. Kalau ustaz tu bawa benda pelik, tu hebat lah. Itu yang jadi apa? Orang hari ni dia kira nak dengar benda pelik-pelik. Sebab itu kata Imam Malik rahimahullah, syarrul ilmi al-gharaibu wa khairul ilmi ma rawahun nas. Seburuk-buruk ilmu adalah benda-benda yang pelik-pelik yang dibawa. Al-gharaibu, benda yang pelik-pelik. Maksudnya pelik-pelik ni yang tak pernah dibawa oleh para sahabat, yang tak pernah ditunjukkan oleh Nabi SAW, yang tak pernah diajarkan oleh Nabi dan juga para sahabat. Al-gharaibu, termasuklah pendapat-pendapat yang syadz. Pendapat-pendapat yang syadz, pendapat yang ganjil, pendapat yang pelik, pendapat yang kita kata yang apa, tidak disokong oleh dalil Al-Quran dan juga As-Sunnah. Wa syarrul, termasuk jugalah ilmu-ilmu sesat, ilmu-ilmu batil, ilmu-ilmu kebatinan, ilmu sihir, termasuk syarrul ilm. Seburuk-buruk ilmu adalah benda-benda yang pelik-pelik. Allah. Wa khairul ilmi ma rawahun nas. Sebaik-baik ilmu ialah apa yang diriwayatkan oleh manusia. Manusia di sini adalah para sahabat Nabi. Sebaik-baik ilmu adalah apa yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi. Sebab apa Allah kata kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. So Allah Taala sifatkan para sahabat itu adalah an-nas di situ, iaitu yang manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita katakan sebaik-baik ilmu adalah apa yang datang daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah yang diriwayatkan oleh para sahabat. Sebab itu kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kullul ulum siwal Quran mushghilatun illa ma qala illa al-fiqh wal hadith, illa al-Quran wal fiqh wal hadith, ataupun illa ma qala haddathana, illa ma qala atau kama qala. Baik kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa ma siwa dhalika aw wa ma siwa dhaka aw wa ma ghairi dhalika aw ma ghairu dhalika fadhalika min waswasi syayatin. Baik, Imam Syafi'i kata setiap ilmu, kullul ulum, setiap ilmu selain siwal Quran, selain Al-Quran, ini selain yang bersumberkan Al-Quran, musyghilatun, menyibukkan kamu dari Allah, selain daripada Al-Quran. Kecuali apa? Hadis, kecuali fiqh, kecuali tafsir, kecuali akidah itu. Okay. Sebab itu Imam Syafi'i kata al-ilmu ma qala haddathana. Ilmu itu adalah apa yang dikatakan di dalamnya haddathana, iaitu apa? Adanya narrator, adanya periwayatan, adanya sumber. Haddathana fulan, haddathana fulan, haddathana fulan. Maksudnya adanya sumber yang autentik, yang asli, yang ori. Bukan sumber-sumber tokok tambah. Kan? Ilmu inilah yang kita kena sibuk. Ilmu tentang sirah, ilmu tentang Al-Quran, As-Sunnah, sirah yang berdasarkan ada dalil Al-Quran dan Sunnah, dan juga apa yang disebutkan oleh Salaful Ummah, oleh para sahabat. Kan? Apa sahaja yang selain daripada ini, dia kata Imam Syafi'i, apa sahaja yang selain daripada ini, selain daripada Quran, As-Sunnah, perkataan sahabat, perkataan tabi'in, apa dia ijma' mereka, selain daripada itu, semuanya adalah was-was syaitan. Maksudnya kalau kita pergi mengaji ilmu pertapaan, ilmu sihir, ilmu nak dapat duit banyak, ilmu nak apa lagi, ilmu yang tak diajar oleh Nabi, para sahabat, maka itu adalah was-was syaitan. Ilmu kalam termasuk tak was-was syaitan? Termasuk was-was syaitan. Ilmu kalam adalah ilmu yang pertama sekali was-was syaitan. Sebab dia ajar kita jadi ragu-ragu. Jadi ragu-ragu dengan Allah. Sebab itu sabit daripada perkataan Imam Ibnul Qayyim, dia juga dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dan ramai lagi,
Mereka menukilkan perkataan jagoh-jagoh ahlul kalam seperti Ar-Razi, Al-Ghazali dan ramai lagi. Mereka menyatakan bahawasanya bagaimana penyesalan mereka di akhir hayat mereka apabila mereka menyibukkan diri mereka ketika mereka hidup dengan ilmu kalam. Mereka menyesal. Mereka menyesal. Bahkan Imam Al-Ghazali kata apa? Orang yang paling banyak syak mereka kepada Tuhan ialah ahlul kalam. Orang yang paling nak mati nanti, nak mati nanti. Hati-hati, kita jangan ingat kita mati ni, ingat mati ni mudah. Tak. Jangan kita rasa macam kita mati, kita mati ni mudah je, lepas tu tak ada apa dah. Tak, time nak dekat mati tu. Itu yang paling dahsyat sekali. Sakarat. Maksudnya apa? Pengakhiran kita tu bergantung pada sejauh mana kita pada kehidupan kita. Sebab itu kalau kita tengok balik ulama kata, kenapa ulama kata ahlul kalam ni waktu nak mati, waktu sakarat tu, waktu sakaratul maut ni yang paling dahsyat sekali. Fitnah yang paling dahsyat. Sebab itu Nabi SAW minta doa lindung. Wa'udzu bika min an yatakhabbatani syaitanu 'indal maut. Nabi minta lindung. Subhanallah, Nabi SAW minta lindung daripada apa? Nabi kata, aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah daripada apa? Min an yatakhabbatani syaitanu fil maut. Daripada disampuk dan dirasuk ataupun diganggu oleh syaitan ketika mati. Subhanallah. Maksudnya apa? Sebab itu kalau kita tengok balik, ulama menjelaskan. Ketika kita nak mati, ketika kita datang sakarat, sakaratul maut kepada kita, kita akan didatangi oleh syaitan. Dia akan didatangi oleh syaitan. Syaitan akan uji kita. Syaitan akan datangkan was-was, keraguan. Terutama kepada tentang Tuhan. Sebab itu ahlul kalam, macam mana dia nak selamat? Kalau dia sendiri pegangan akidah dia goyah. Sekejap macam ni, sekejap macam tu. Kan? Allah Ta'ala dekat mana pun dia tak boleh. Dia tak boleh jawab. Tidak dia. Tidak dia apa. Tidak. Kemudian tidak wujudlah senang. Syaitan datang, tidak wujud lah. Itu yang kita takut tu. Sebab itu kita kata itu adalah ilmu kalam. Ilmu kalam ni memang tidak bermanfaat langsung. Bahkan memudaratkan. Sebab itu nak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kenallah melalui Al-Quran, As-Sunnah. Bukan dengan ilmu kalam. Baik. Balik pada perkataan kita tadi. Jadi itu apa kita kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah sebut ada di kalangan jin. Ada di kalangan falasifah, di kalangan kaum musyrikin yang menyatakan bahawasanya jin itu adalah semangat ataupun ruh ataupun semangat apa bintang-bintang. So yang inilah menyebabkan apa orang percaya kepada apa? Orang percaya kepada taksir bintang-bintang itu dapat memberikan kesan. Sebab itulah adanya ilmu-ilmu apa dia yang disebut sebagai astrologi ataupun zodiak dan sebagainya, ilmu-ilmu yang cuba untuk mengaitkan antara pada kehidupan, pengaruh yang ada di dalam kehidupan itu dengan pengaruh-pengaruh daripada bintang-bintang yang ada di langit. So ini daripada dulu lagi, dan ini adalah kesyirikan yang dibantah oleh Nabi Ibrahim AS. Maksudnya Nabi Ibrahim ketika di Haran dan juga ketika di Iraq, Nabi Ibrahim berhadapan dengan syirik inilah. Syirik yakni kesyirikan iaitulah dalam mereka menyembah bintang-bintang. Kenapa? Kerana bintang-bintang bagi mereka itu adalah roh-roh ataupun semangat-semangat yang memberikan apa kesan dan pengaruh terhadap kehidupan. Sampailah sekarang kalau kita tengok orang-orang sampailah zaman-zaman kita kata orang Melayu dulu kala pun mereka ada kesan kita kata apa dia astrologi yang mereka belajar tu mereka buat sebagai apa kita kata nujum sebagai nujum sebagai apa dia kita kata apa satu ilmu yang kononnya untuk mengetahui tentang nasib seseorang. Sebab tu orang dulu-dulu kalau dia nak menikah dia kena pergi jumpa Tok Bilal ataupun Tok Imam. Bukannya pergi minta fatwa untuk apa? Untuk macam mana saya nak kita kata nak apa bahagia dengan isteri ke nak mengamalkan Quran dengan sunnah ke kan bukan. Tapi dia tanya bila apa waktu yang baik untuk menikah. Kemudian imam ataupun Bilal tu dia punya rajah. Dia punya rajah fa'al. Orang Melayu dulu dia ada fa'al. Ada kitab-kitab dia banyak, manuskrip pun banyak. Kemudian dia letak setiap fa'al tu ada lima nama ataupun ada macam-macam bentuk lah, ada dia letakkan tarikh sikit-sikit.
tarikh-tarikh, nombor-nombor tarikh apa. Kemudian dia akan tilik. Dia adalah cara dia. Kemudian dia beritahu lah, okey, boleh tak nikah hari ni tarikh sekian-sekian, hari Selasa ke tarikh sekian-sekian, boleh tak? Tok Imam kata tak boleh, hari ni suai ataupun hari ni sial. Tak boleh hari ni, tak boleh. Kena cari hari lain. Dia pun ikut lah. So sebab itu kita kata benda ni adalah kesyirikan. Sebab apa? Dia beriktikad bahawasanya adanya sesuatu yang mempengaruhi dalam kehidupan. Sedangkan semuanya dengan qadar Allah, semuanya dengan takdir Allah. Bukan dengan kita kata campur tangan mana-mana roh ataupun mana-mana kuasa. Betul tak? Sebab itu kita kata tu orang Melayu dulu. Tu kita kena hakikat tu hakikat kan. Kita ada bukti banyak. Kita buat kajian, kita ada bukti banyak. Manuskrip pun kita boleh tunjuk. Nak tunjuk dia punya rajah tu yang spesifik pun kita boleh tunjuk. Yang zaman Hindu dan zaman yang diislamkan kemudian dimelayukan pula pun kita boleh tunjuk. Semua kita boleh tunjuk. Semua tu ada terbukti, kita boleh dekat dalam internet pun boleh cari. Orang yang mengkaji pun ramai. Semua kita nak akui benda tu syirik atau tak aja kan. Itu saja. Baik, jadi itu kita kata antara yang berlaku kan. Sampai sekarang ni masih lagi ada benda-benda macam tu yang orang percaya. Sebab tu dia nak kena ramal sekian-sekian. Sebab tu Al-Quran pun dijadikan sebagai fa'al. Sebagai fa'al maksudnya sebagai apa kita kata tilikan. So itu yang jadi apa? Kalau dia nak dapatkan jawapan sesuatu, dia pejam mata, dia buka ayat Quran ataupun dia buka secara rawak, dia akan dapat jawapan. Itulah konsep fa'al. Macam tu jugalah. Dia kesan, pengaruh dia terhadap macam mana interaksi kita terhadap Quran. Baik. Kemudian sebahagian kelompok di kalangan falasifah. Falasifah ni ramailah falasifah Yunani, Greek semua tu. Hindu kan, falsafah Hindu, falsafah apa dia di China, apa dia Syarqiyah Timur dan juga falsafah Barat. Mereka mendakwa, ni kata Syekhul Islam, anna al-murad bil jinni nawazi' asy-syarr fi an-nafs al-insaniyah wa quwaha al-khabithah kama anna al-murad bil malaikati nawazi' al-khair fihim. So ada sekelompok falasifah, mereka mendakwa jin ni adalah nawazi' asy-syarr, yakni lintasan ataupun lintasan keburukan yang ada di dalam jiwa seorang insan dan kekuatan ruh yang jahat. Sebagaimana mereka mendakwa malaikat itu adalah lintasan kebaikan yang ada di dalam jiwa manusia dan kekuatan kebaikan, kekuatan spiritual yang baik. So nampak ni, siapa cakap? Ta'ifatun minal falasifah. Ada sekelompok di kalangan falasifah. So kita tak membincanglah falsafah, tapi secara umumnya ahli falsafah memang macam itulah. So sebab itu mereka macam contoh Ibnu Sina, Al-Farabi dan sebagainya, mereka mengingkari kewujudan malaikat. Sebab itu mereka mendakwa malaikat ini hanya kebaikan. Maksudnya maknawi. Itu yang kata maknawi tu. Mereka kata malaikat ni maknawi je. Tidak ada hissi, tidak ada zati. Sama macam mereka kata Tuhan tu dah sekali maknawi je. Astaghfirullahalazim. Tuhan maknawi je. Bukan dia tidak tinggi di atas langit, maknawi sahaja. Itu jadi tu pasal falsafah lah tu. Pasal falsafah, semuanya maknawi, semuanya benda boleh ditakwil, semuanya majaz, macam tu lah. Akhir sekali tak ada hakikat pun. Last sekali jadi apa, alam ni semua bayang-bayang, alam ni semua khayalan. Ambil senang. Kita ni hanya permainan je, maksudnya hanya bayang-bayang, ibarat bayang-bayang, tak wujud pun. Astagfirullah. Hakikat yang wujud adalah Allah, dia kata. Dah sekali kita jadi Allah. Astagfirullah. Itu kesesatan batiniyah, falasifah. Sebab itu bagi ahli falsafah ni, mereka menganggap bahawasanya malaikat ni kebaikan. Malaikat ni tak wujud, dia kata. Cuma kebaikan. Nilai-nilai baik. Nilai-nilai. Selalu guna perkataan tu, nilai-nilai kebaikan. Syaitan pula tak wujud juga. Jin juga tak wujud. Jin ni adalah apa? Kejahatan. Nilai-nilai kejahatan. Yang situ juga lah datang Dajjal tu, tak apa, bukannya manusia. Dajjal tu adalah sistem. Itulah. Dari sini lah, sama. Ditakwil sama. So dia kata Dajjal ni bukan manusia. Dajjal ni dia masuk, boleh tumpang dalam badan orang, dia boleh berubah. Dia adalah sistem. Dia karut lah. Dia datang ngarut. Ngarut ni sebab apa? Sebab
Bincang agama mengikut akal, mengikut falsafah, mengikut kepala otak mereka sendiri. Na'udzubillahi minal khudlan. Baik. Kemudian sebahagian di kalangan kelompok modernisme, kelompok kita kata muhdatsin, kelompok golongan yang baharu dah kan yang datang. Mereka mendakwa, ni yang datang yang dulu yang falsafah tu dia kata kekuatan jin ni hanyalah kekuatan jahat. Nilai kejahatan ataupun roh semangat kejahatan, itu je. Jadi jin ni tak wujud pun, dia sebenarnya adalah di mana-mana nilai kejahatan. Macam tu dia nak kata Tuhan tu. Itu yang jadi Tuhan tak di langit tu. Tuhan tidak wujud, tidak bertempat tu. Sebab apa? Sebab dia nak kata macam tu juga sebenarnya. Cuma dia tak berani. Kalau dia sarahah, kalau dia terang-terang, orang kata kufur. Tapi dia tak berani, dia berselindung. Dia takut. Sebab tu ahlul kalam ni dia suka berselindung. Berselindung di balik ayat Quran, berselindung di balik hadis-hadis Nabi. Tapi dia sebenarnya tak berani. Tak berani. Sebab tu bila kita suruh kita kata kita beriman dengan zat Allah Ta'ala di atas, tinggi di langit, dengan zatnya, sifatnya, dengan apa kekuasaannya, penaklukannya, qahru wal ghalabah, kedudukan, makanah, kedudukannya. Zat, sifat, secara hissi. Dia tak berani. Sebab dia menafikan zat tu. Dia menafikan zat. Tapi sebab orang tengok zat tu kalau dia tolak bahaya, dia kata zat juga. Tapi zat, dimaksudkan apa? Zat, dia kata bukan hissi pula, maknawi saja. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah minal dhalal. Na'udzubillahi minal khudlan, na'udzubillahi minasy syarr, minal fitan ma dhahara minha wa batan. Baik, jadi itulah mereka ahlul kalam ni, macam itulah ahlul kalam ni, anak didik golongan ahlul falsafah lah. Jadi mereka ni pandai putar belit, pandai putar belit. Jadi jangan ambil ilmu daripada golongan macam ni. Baik. Jadi golongan yang kemudian ni pula, mereka dakwa apa? Mereka kata jin ni adalah jarasim wal mikrobat. Tu dia. Kan? Dia kata jin ni adalah mikroorganism ataupun virus. Kan? Yang disingkap dan ditemui oleh kajian-kajian baru ilmu hadis. So mereka kata jin ni mikroorganism, virus, coronavirus tu jin lah dia kata kan. Jadi orang macam ni pun tak betul juga, sesat, sebab dia telah mengingkari kewujudan jin secara hakiki. Kan, betul ya? Last sekali tengok, habis semua takwil belaka. Jin pun dia takwil juga. Itu jin lah, ni jin mikroorganism, jin ni virus kan. Lepas tu tak ada jin lah. Kan? Tak ada jin lah. Itu tujuan mereka. Baik, sebab itu kalau kita tengok balik ada banyak lagi pendapat-pendapat yang pelik lah, macam apa, pendapat yang kata jin ni adalah malaikat, sama je kan. Salah lah kan. Kemudian tak ada beza. Jadi apa punca mereka menafikan kewujudan jin? Kerana apa? Kerana mereka tidak ada ilmu. Maksudnya mereka menafikan kerana bagi mereka tak nampak, jadi tak ataupun bagi mereka tak cukup dalil. So tak ada iman. Sebab apa? Sebab mereka tak ada ilmu tentang kewujudan jin. Sedangkan ketiadaan ilmu tu bukan boleh dijadikan sebagai dalil. Kalau kita tak tahu satu benda, tak boleh kita nafikan, betul tak? Sebab itu kalau kita kata apa dia dalam apa, kalau kita tengok dalam Al-Quran, dalam surah Yunus ayat 39, Allah kata bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmihi. Sebab itu kalau kita tengok Allah Taala sebut dalam Quran, orang yang mendustakan apa dia khabar atau mendustakan apa yang Allah sampaikan, apa yang Rasul sampaikan, puncanya kerana mereka tak ada ilmu ataupun mereka tak meliputi ilmu tersebut. Sebab itu Allah kata bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmihi. Bahkan mereka mendustakan terhadap apa yang mereka tidak ada liputan, tidak meliputi dengan ilmunya. So mereka tak tahu. Sebab mereka tak tahu pasal jin, mereka jahil tentang ayat-ayat Quran tentang jin, hadis-hadis Nabi SAW yang ceritakan tentang hakikat jin, fizikal jin, bagaimana bentuk jin, bagaimana rupa jin, maka mereka mendustakan. Disebabkan apa? Mereka mendustakan sebab mereka tak ada ilmu. Nampak? Baik. Sebab itu kalau kita tengok balik
Ada yang menafikan apa dia jin apa semua ni. Sedangkan kita kalau kita tengok balik, uh, mudah aja kita nak batalkan hujah mereka kan. Kita katakan kat mereka, gelombang radio ni kita nampak tak? Siapa nampak gelombang radio? Siapa nampak? Tak nampak kan? Tak nampak. Tapi saya nampak. Nah, orang lukis. Orang lukis itu bukan nampak hakiki. Gelombang radio yang ada, gelombang wifi ke gelombang internet ni ada ni, kita nampak tak? Wujud tak? Wujud. Habis itu kenapa kamu menafikan jin? Kenapa kamu menafikan Tuhan? Kamu menafikan malaikat? Tuhan yang lebih maha berkuasa, yang mencipta jin dan manusia, malaikat. Kenapa kamu tergamak menafikan kewujudan Tuhan, ataupun kamu menjadi agnostik, kamu ragu-ragu dengan kewujudan Tuhan? Kamu menjadi ateis. Kenapa? Sedangkan benda yang ada di sekeliling kamu pun, yang wujud di sekeliling kamu, wireless ataupun apa dia, gelombang radio, gelombang wifi ke internet, kamu tak nampak. Gelombang telefon, kan? Kamu tak nampak. Kan? Tetapi kenapa kamu percaya kewujudan dia? Jawab kan? Sebab kamu tahu benda tu memang wujud. Kamu tahu ada wujud dia. Sebab orang dah bagi tahu memang benda tu wujud. Semua manusia terima benda tu, jadi kamu terima. Demikianlah juga Allah, Tuhan. Semua manusia terima kewujudan Tuhan. Terimalah. Kenapa kamu nak sombong? Semua orang terima dengan kewujudan malaikat. Terimalah. Walaupun kamu tak nampak. Semua orang menerima akan kewujudan jin. Beriman dengan kewujudan jin. Terima. Kenapa kamu nak tolak? Sedangkan benda yang kamu tak nampak tak semestinya tak wujud. Baik. Jadi yang sahihnya, perkataan yang sahih, pendapat yang sahih. Tadi kita duk bawa pendapat yang tak, pendapat ni. Pendapat semua tak betul kan? Pendapat yang sahih iaitulah apa yang kita sebutkan sebelum ni. Bahawasanya jin itu adalah alam yang ketiga, bukan alam malaikat, bukan alam manusia. Dan dia adalah apa? Makhluk Allah yang berakal, yang mampu mencapai melalui panca inderanya. Dan dia bukanlah kita kata hanya sifat ataupun hanya jarasim, mikroorganisme, virus, bukan. Dan mereka jin itu ada fizikalnya, mereka itu berakal, mereka itu mukallafun, ma'murun, manhiyun. Mereka itu ditaklifkan oleh Allah dengan perintahnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku, beribadah kepada Allah. Mereka diperintahkan, mereka juga dilarang dan ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa dalil-dalilnya? Apa dalil-dalil kewujudan jin ni? Apa dalil-dalil? Yang pertama, dalil mutawatir. Apa maksud mutawatir? Mutawatir iaitulah apa? Riwayat ataupun kita kata penerimaan yang sudah kita kata mustahil untuk kita katakan perkara tersebut adalah dusta. Sebab itu kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah di dalam Majmu' al-Fatawa, katanya lam yukhalif ahadun min tawaifil muslimin fi wujudil jin wala fi anna Allah arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Wa jumhur tawaif al-kuffar ala ithbat al-jin. Amma ahlul kitab min al-yahud wal nasara fahum muqirrun bihim ka iqraril muslimin. وإن وجد فيهم من ينكر ذلك كما يوجد في المسلمين من ينكر ذلك كالجحمية والمعتزلة وإن كان جمهور الطائفة وأئمتها مقرين بذلك. Syekhul Islam kata apa? Lam yukhalif ahadun min tawaifil muslimin wujud. Tidak ada perselisihan. Tidak ada pertentangan dan perselisihan, pertelagahan langsung di dalam mana-mana kelompok di kalangan kaum muslimin first, akan kewujudan jin. Semua orang Islam menetapkan kewujudan jin. Dan tidak juga ada pertentangan ataupun perselisihan, khilaf di kalangan mereka bahwasanya Allah telah mengutuskan Nabi Muhammad SAW juga kepada jin. Nampak? Dan jumhur, kelompok orang-orang kafir, maksudnya majoriti orang-orang kafir, kesemua mereka juga menetapkan
kewujudan jin. Ada pun ahlul kitab di kalangan Yahudi dan Nasrani, mereka juga mengakui akan kewujudan jin sebagaimana yang diakui oleh orang-orang Muslim, orang-orang Islam. Kalau ada yang mengingkari, macam kita lah, di kalangan orang Islam hanya sedikit yang mengingkari, bukan majoriti pun, bukan semua orang Islam pun, iaitu seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, macam itulah. Orang Yahudi pun dia ada juga dia punya Jahmiyah dia ada juga Mu'tazilah dia. Kan? Tetapi semua jumhur imam-imam di kalangan Yahudi dan Nasrani punya pemimpin, iaitu apa kita ulama-ulama besar mereka, imam mereka lah, dan imam-imam kaum muslimin, orang Islam yang pertama sekali, semuanya mengakui akan kewujudan jin. Dia sama macam kita kata ketinggian Allah di langit lah, semua tawaif kecuali Jahmiyah. Semua umat Islam akui. Kemudian semua orang Yahudi dan Nasrani pun mengakui Allah di langit. Sebab itulah Imam Al-Bukhari rahimahullah bawakan riwayat di dalam kitabnya Khalqi Af'alil Ibad, menyatakan bahawasanya apa? Yahudi dan Nasrani lebih baik berbanding Jahmiyah. Jahmiyah ni lagi teruk. Sebab apa? Sebab Yahudi dengan Nasrani ni pun isbatkan kewujudan Allah di langit. Ketinggian Allah, sifat ketinggian Allah. Jahmiyah datang tiba-tiba dia kata Allah tidak di mana-mana, tidak bertempat, tidak di langit, tidak. Yahudi dengan Nasrani lebih baik. Itu kata siapa? Kata Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari riwayatkan dalam Khalqi Af'alil Ibad. Nak maki, pergi maki Imam Al-Bukhari. Jangan maki kita lah. Maki Al-Bukhari. Dan rasakan azab bila mati nantilah. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Wa hadza li'anna wujud al-jin tawatarat bihi akhbarul anbiya tawaturan ma'luman bid-darurah. Sebab itulah dikatakan oleh para ulama, kewujudan jin ni dia telah kita kata riwayat khabar yang menceritakan tentang kewujudan jin ni adalah mutawatir, secara mutawatir maklum bid-darurah. Kan? Dan kita tahu bahawasanya maklum juga dengan apa kita kata dengan darurah, bahawasanya jin-jin ini adalah mereka yang hidup dan uqala, ahya'un uqala, fa'iluna bil iradah. Mereka ni hidup, mereka bukan benda yang mati, hidup. Mereka akan mati. Wal insu wal jin yamutun. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata jin dan manusia akan mati kan. Baik, mereka uqala, maksudnya berakal. Kan? Dan mereka melakukan sesuatu dengan kehendak, dengan iradah yang Allah bagi. Bahkan mereka diperintahkan dan dilarang. Mereka bukan semata-mata sifat ataupun maknawi saja. Bukan sifat semata-mata. Baik, yang mereka menumpang pada badan manusia saja, bukan. Kan? Mereka ada fizikal mereka. Sebagaimana yang didakwa oleh golongan malahidah, golongan mulhid, golongan kita kata etis, golongan yang menafikan kewujudan jin kepada malaikat kan, ataupun malaikat. Sebab itulah kalau kita tengok balik, semua nabi-nabi secara umumnya, semua nabi-nabi pun bawa khabar tentang jin ni kepada umat-umat mereka. Baik, sebab itulah kalau kita tengok balik kata Syekhul Islam lagi, jami'u tawaifil muslimin yuqirruna biwujudil jin. Semua kelompok kaum muslimin mengakui kewujudan jin. Wa kadzalikal jumhuril kuffari ka'amati ahli kitab. Demikian juga jumhur ahli kitab, di kalangan kuffar, di kalangan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Demikian jugalah orang-orang musyrikin Arab. Yang waghairihim di selain mereka, di kalangan siapa? Anak-anak keturunan Ham bin Nuh ataupun Sam bin Nuh. Begitulah juga jumhur al-Kan'aniyin, Yunani al-Kan'an, yang duduk di area Palestin sebelum sebelum lahirnya Nabi Yaqub alaihi salam, al-Kan'an, sebelum adanya Bani Israel, al-Kan'an, itulah promised land kan, the promised land, bumi Kan'an, iaitu kawasan Palestin dan juga sekitarnya, Syam, Kan'an, yang ini sebelum adanya Nabi, anak-anak keturunan Nabi Israel ataupun Nabi Yaqub. Dan Yunani, golongan Yunan, pada kita kata Greek, Yunani, di kalangan anak-anak keturunan Yafith ataupun
dan jumhur mereka, semua mereka itu juga mengakui akan kewujudan jin. Baik. Kemudian kita nak tengok nas Al-Quran berkenaan dengan dalil. Kita kata dalil-dalil kewujudan jin. So kita dah baca matan kita sebelum ni, kita dah dapat sedikit. So kita nak tengok beberapa ayat. Beberapa ayat lah. Kita tak akan ambil kita kata semua ayat lah. Contohnya dalam surah Al-Jin ayat 1. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni. Allah kata apa? Katakan, wahai Muhammad, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku, annahu istama'a nafarum minal jinni, telah bahawasanya telah mendengarlah, telah memasang telingalah, telah mendengarlah sekumpulan di kalangan jin, iaitulah jin nasibin. Ini dibincangkan oleh para ulama. Kita akan sebut nanti kan. Baik. Jadi itu dalil menunjukkan kewujudan jin. Baik. Dalam surah Al-Jin ayat 6 Allah kata wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahwasanya ada lelaki di kalangan manusia yang meminta perlindungan daripada jin, dari lelaki di kalangan jin. Fazaduhum rahaqa, bertambah kepada jin itu apa dia? Sombong dan juga kesyirikan, kekufuran. Ataupun bertambah kekufuran kepada orang yang minta tadi. Boleh jadi juga kan. Tafsir ayat kalau kita tengok. Baik. Dan banyak lagi lah dalil-dalil dalam Al-Quran. Kita boleh buka dalam Al-Quran, kita boleh cari kan. Memang banyak kan. Baik, kemudian kita nak tengok apa dari sudut apa kita kata dari sudut asal penciptaan jin itu. Kita dah sebut sebelum ni mereka diciptakan daripada api kan. Mereka dicipta daripada api. Baik. Kemudian kalau kita tengok balik dari sudut musyahadah wal ru'yah, dari sudut tajribah, kita kena tengok juga dari sudut tajribah ni, maksudnya ada juga pengalaman manusia melihat bertemu dengan jin ni, boleh tak dijadikan sebagai dalil? Boleh. Dia bukan dalil utama tetapi dia penguat sahaja. Cuma yalah kita kata memang kalau kita tengok dalam riwayat salaf memang mereka sebut, contoh macam Sya'bi pernah berbincang dengan jin ataupun berdialog dengan jin. Bukan mereka pergi panggil arwah jin tu, bukan panggil wahai jin datang kat aku, ataupun baca surah jin seorang-seorang dalam gelap kemudian suruh jin mari. Bukan, dia orang bukan macam tu. Mereka Allah Taala jadikan jin tu datang kat mereka. Ini orang-orang ulama salafus salih macam Sya'bi. Sebab tu Sya'bi dia pernah tanya kan, dia pernah tanya. Ini memang sahih. Riwayat Sya'bi ni memang sahih. Sebab tu Imam Sya'bi ataupun disebut A'mash. Ada juga riwayat yang kata Sya'bi, ada juga dikatakan Al-A'mash, Sulaiman ibn Mihran. Antara ulama hadis yang fiqh. Dia kata apa? Dia kata A'mash bukan Sya'bi. Kalau kita tengok balik, dia kata tarawwaha ilaina jinni. Satu hari ada jin ni, satu jin ni datang kat aku. Faqultu lahu. Kemudian aku berkata kepada dia, ma ahabbu at-ta'ami ilaikum. Apakah aku Al-A'mash, Sulaiman bin Mihran rahimahullah ditanya, apakah makanan yang paling kamu gemari? So Al-A'mash tanya jin. Faqala al-aruz. Kemudian dia kata nasi. Qala fa'atainahum bihi faja'altu ara al-luqma turfa'u wa la ara ahadan. Maka Al-A'mash pun bawa nasi. Kemudian apa? A'mash tengok apa? Nasi tu terangkat dan dia tak nampak apa yang angkat. Faqultu fikum min hadhihi al-ahwa allati fina. Itu A'mash tanya lagi. A'mash tanya, kamu ni ada macam kami juga lah hawa nafsu. Maksudnya hawa nafsu ada bid'ah macam kami tak? Ada orang buat bid'ah macam kami juga, macam manusia buat. Tengok A'mash punya soalan ni cerdik. Dia bukan tanya apa super power kamu, apa kuasa kamu, boleh bagi saya buluh perindu ke apa, jarum emas ke apa ke? Tak ada. Bukan macam orang kita. Salaf dulu mereka tanya ilmu. Maksudnya bukan mereka pergi menuntut ilmu dengan jin tu, jangan salah faham pula. Tetapi jin tu datang, berlaku dialog. So boleh tak berlaku dialog antara manusia dengan jin? Boleh. Dengan izin Allah.
Tetapi bukanlah dengan apa kita pergi cari-cari jin tu. Kalau jin tu datang kat kita lain cerita. So salaf dulu bukan dia pergi cari jin. Tak. Jin mari kat mereka. Sebab apa? Sebab kesolehan mereka. Kebaikan mereka. Sampai jin pun takut. Orang hari ni dia bukan jin tu cari, dia pergi cari jin. Ataupun jin cari sebab apa? Jin nak share kesyirikan sama level macam dia. Sebab dia sama-sama jahat macam jin syirik. Sebab satu geng, satu kepala. Macam tu. So kita kena faham, salaf dulu jin datang kat mereka bukannya mereka pergi cari jin ataupun menyeru jin. Kalau seru jin jadi syirik. Seru jin jadi syirik. Sebab itu A'mas tanya dia, fikum min hadhil ahwa allati fina. Ada tak kamu ni ada ahwa, yakni ahwa maksudnya hawa nafsu. Hawa nafsu macam kami ni ada tak? Hawa nafsu di sini merujuk kepada hawa nafsu dalam melakukan agama, yakni bid'ah. Dia tak maksudkan berzina ke apa, dia maksudkan bid'ah, syirik, bid'ah. Semua tengok A'mas. Naam, kata jin tu, ya, ada. Faqultu faman rafidatu minkum. Kemudian kata Al-A'mash, macam mana dengan kelompok Rafidah, yakni Syiah di kalangan kamu? Maksudnya Syiah di kalangan jin. Jin yang Syiah Rafidah, yang menolak imamah Abu Bakar dan Umar, yang mencela para sahabat Nabi. Macam mana mereka? Jin Syiah. Jin Syiah. Qalu, kata jin tersebut, syarruna. Mereka ni yang paling jahat. So kita dapat di sini riwayat daripada salaf Al-A'mash. Maksudnya jin yang paling jahat adalah Rafidah. Macam manusia dia paling jahat sekali. Paling jahat. Sebab itu kata Imam Ibn Kathir rahimahullah bila dia bawa kisah ini. Qala Ibn Kathir ba'da suqihi li hadhihi al-qissah aradtu hadha al-isnad ala shaykhina al-Hafidh Abi al-Hajjaj al-Mizzi. Faqala hadha isnadun sahihun ila al-A'mash. So Ibn Kathir rahimahullah dia bawa kisah Al-A'mash ni, dibawa dekat tok guru dia Al-Hafidh Al-Mizzi, Abdul Hajjaj Al-Mizzi, bapa mertua dia juga Al-Mizzi. So dia bawa riwayat ni. Ini kita betul ke sanad dia ni? Kemudian kata Al-Hafidh Abdul Hajjaj Al-Mizzi rahimahullah, dia kata hadza isnadun sahihun ila al-A'mash. Sanad dia sahih sampai ke A'mash. Maksudnya cerita ni sahih. Maksudnya jin datang dekat al-A'mash, Sulaiman bin Mihran. ثم قال, dia kata dia, وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة العباس ابن أحمد الدمشقي قال سمعت بعض الجن وأنا في منزلي بالليالي ينشد قلوب يراها الحب حتى تعلقت مذاهبها في كل غرب وشارق تهيم بحب الله تهيم بحب الله والله ربها معلقة بالله دون الخلائق. Maksudnya apa? Maksudnya jin ini macam dalam Quran kata, sebab dia asal dia ada dalam ayat Quran. Allah kata apa? Wa anna minna as-salihun wa minna duna dhalik kunna tara'iqa qidada. So Allah kata, jin cakap, kami ni ada yang soleh, ada yang baik, ada yang tak baik, ada yang jahat. Kan? Ada yang di bawah daripada kebaikan, maksudnya yang jahat. Yang tak sampai baik, tak sampai tahap baik, jin yang jahat. Jin yang syirik ada. Kunna tara'iqa qidada. Kami ada macam-macam mazhab. Kami ada macam-macam bid'ah juga. So ada tak jin Mu'tazilah? Ada. Ada tak jin Qadariyah? Ada. Ada tak jin Ahli Sunnah? Ada. Itu kaedah dia. Ada tak jin Islam? Ada. Ada tak jin LGBT? Ada. Tapi mungkin tak tahu Allah. Tapi adalah kalau macam tu kan. Ada tak jin yang mengarahkan kepada LGBT? Kalau dah sampai kita kata dah dalam Quran kata dia pun ada macam-macam perangai, macam kita juga hawa nafsu yang pelbagai. Adalah. Kan? Ada tak jin ahlul kalam? Ada. Jin ahlul kalam. Jin kullabiyah ke jin syairah? Ada. Ya. Macam-macam. Sebab itu kita kena faham. Sebab apa jin ni dia mukallaf macam kita. So dia pun diuji dengan Allah macam kita juga. Dengan macam-macam hawa nafsu. So dia pun ada yang munafik pun ada.
ada jin yang beriman, ada jin yang maksiat, ada jin yang penipu. Sama macam kita. So jangan kita ingat mereka satu jenis dari sudut mazhab, aliran. So mereka pun ada jin liberal pada. Jadi kita kena faham. Baik. Jadi itu secara pengalaman, tajribah. Tajribah ni kita tak boleh, kadang-kadang kalau dia datang daripada ulama yang fiqah, datang daripada ahlul hadis, datang daripada ulama-ulama ahli sunnah yang ma'ruf, maka riwayat mereka ni kita tak boleh tolak. Tajribah ataupun apa kita kata apa, mereka, tajribah pengalaman mereka ini bukanlah asas untuk kita mengisbatkan sesuatu perkara, tetapi dia adalah penyokong sebenarnya. Sebab kita dah ada asasnya dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kan? Baik. Jadi adalah jin Nasrani, jin Yahudi, kan, jin Sikh, jin Hindu, ada, jin Buddha, kan, ada kan. Baik, yang berikutnya kita nak bincang tentang apa, bagaimana adakah binatang boleh melihat jin. Jadi yang pertama kita sebut asas ataupun apa dia perkara yang basic yang kita kena faham, kita tak boleh tengok jin dari sudut apa, penciptaan asal. Physical jin mengikut penciptaan asal kita tak boleh tengok. Sebab Allah kata innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. So dalam Quran Allah kata kita tak boleh tengok jin. Jin kita tak boleh tengok dengan mata kasar kita. Maksudnya kalau dalam rupa asal tak boleh. Baik. Tapi macam mana orang yang nampak kadang-kadang dia bertemu dengan macam A'mash tadi, dia jumpa. Itu bila dia datang dalam rupa yang dia berubah menjadi manusia atau berubah jadi haiwan ke, jadi apa ke, boleh. Dalilnya apa? Dalilnya ada hadis dalam Sahih Muslim. Sahih Muslim, hadis tentang Sahih Bukhari, hadis Abu Hurairah yang macam mana jin yang datang mencuri harta zakat. Kemudian dia terkejut bila Abu Hurairah kantilkan dia. Kemudian dia minta dia datang ulang-ulang kan, dia minta supaya dia lepaskan, dia kata dia lapar dan sebagainya. Dia bagi keuzuran. Kemudian yang terakhir sekali Abu Hurairah nak report, nak bawa ni, nak bagi tahu dekat Nabi SAW. Kemudian dia umpan Abu Hurairah dengan ilmu. Sebab dia tahu Abu Hurairah ni suka riwayat, suka hadis, suka ilmu. Jadi dia umpan Abu Hurairah dengan ilmu. So, sebab tu kita kena faham syaitan, jin syaitan ni, dia faham tabiat manusia, dia kenal. Dia bukan boleh baca minda kita, dia tak boleh baca minda Abu Hurairah ketika itu. Dia tak boleh baca kita pun, dia tak boleh baca minda kita, dia tak boleh tahu isi hati kita. Kalau kita nak kejak dia, nak pukul dia tak boleh tahu. Kan? Kalau dia dalam rupa yang dia berubah lah kan. Kalau rupa asal kita tak boleh nampak. Baik, jadi dia umpan Abu Hurairah dengan apa? Dia kata dia nak ajar satu ayat kan, ayat kursi. Padahal yang tu ajaran Nabi lah. Nabi SAW dah ajar lah sebenarnya. Benda tu sebenarnya dah memang Nabi ajar dah. Tapi semua Abu Hurairah mungkin tak dapat waktu tu. Tapi dia dapat melejit. Kemudian bila Abu Hurairah tengok Abu Hurairah tu bukan terus amalkan, Abu Hurairah minta tanya Nabi dulu. SAW. Kan? Tanya Nabi dulu. Kemudian barulah Nabi kata, sadaqaka wa huwa kadzub. Dia betul dalam dakwaan dia bahawasanya ayat kursi itu kalau baca boleh selamat daripada syaitan ini, dan dia sedangkan dia seorang pendusta, kadzub. Maksudnya apa? Dari sudut tabiat dia tu, tabiat dia, dan juga apa yang pendusta dari sudut apa yang dia tipu Abu Hurairah yang dia kata yang dia datang berturut-turut tu. Baik, jadi dia tahu apa tabiat kita. Kalau kita suka macam ni, dia akan datang dalam rupa. Kalau orang tu suka betapa, dia akan datang dalam bentuk wali-wali. Orang tu suka kisah wali-wali kan, dia akan datang dalam rupa wali-wali. Dia nak tipu tu, dia takkan datang dalam rupa monster, dalam rupa raksasa ke, dalam rupa hantu jahat ke, kan, bertaring ke apa, tak. Dia akan datang dalam rupa orang soleh, dia akan datang dalam pakai jubah, pakai serban. Dan dia akan dakwah lah dia Nabi Khadir, dia ni malaikat, dia Nabi Muhammad ke, dia akan dakwah. Dia boleh dakwah, tetapi dia bukan datang dalam rupa yang asal pun. Dia boleh menyamar. So kita kena faham. Macam manusia boleh menyamar tak? Boleh menyamar. Zaman sekarang pun boleh menyamar. Orang boleh pakai topeng. Kalau video lagi lah, dia boleh buat deepfake. Macam tu lah teknologi dia. Lebih kurang macam tu. Cuma dia adalah keupayaan dia, tapi dia bukanlah kita kata dia boleh menyamar tu betul-betul jadi betul kan.
Akhir sekali akan orang maksudnya akan tahu juga dia tu iblis, dia tu syaitan, dia tu jin kan. Cuma ialah yang selamat orang yang diselamatkan oleh Allah, yang dirahmati Allah. Jadi kita kena fahamlah dia bukannya benda yang macam alien ke apa benda kan. Dia ni kita kata dia adalah makhluk Allah yang ada dengan kita kan. Dan dia kita kata Allah Taala bagi dia kemampuan sedemikian. Cuma kita tak boleh tengok rupa asal, kita boleh tengok kalau dia berubah rupa. Nampak? Kita boleh tengok kalau dia berubah rupa dengan izin Allah. Sebab tu kadang-kadang ada orang dia nampak benda-benda pelik-pelik tu, boleh jadi benda-benda tu adalah jin yang datang nak mengganggu dia kan. Itu kita kata banyak sangatlah kalau kita nak cerita ni banyaklah kan. Jadi janganlah sampai kita tahap level kita menafikan terus. Setengah orang dia nafi, tak ada. Itu semua khayalan saja gini kan. Nafi tak betul juga. Boleh jadi benda tu betul. Sebab tu kita kena balik pada asal. Balik kepada asal yang ditetapkan oleh syarak. Ada benda tu. Tapi cuma janganlah kita takut. Janganlah kita jadikan benda tu sebagai nak pergi pasang video pula, kamera infrared lah apa benda, jadi kemudian duk kalut tentang jin je kan. Sampai tak takut Allah tu, takut jin je. Na'udzubillah min zalik. Baik. Sebab tu kalau kita tengok balik, kita tak boleh tengok rupa asal. Tapi kita boleh tengok rupa kalau dia berubah-ubah. Baik. Adakah kelebihan apa-apa kalau kita dapat tengok jin? Tak ada kelebihan apa-apa. So orang yang tengok jin ni, binatang pun boleh tengok jin. Jin dalam rupa asal ataupun jin dalam rupa yang bentuk. Tapi manusia dia hanya boleh tengok kalau jin tu berubah bentuk. Baik. Sebab itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah membatalkan syahadah orang yang mendakwa melihat jin dalam rupa asal. Sebab itu kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Faman za'ama annahu ra'al jin faqad abtalna syahadatahu." Barang siapa yang mendakwa dia melihat jin, maksud melihat jin ni melihat jin dalam rupa asal, abtalna syahadatahu, kami membatalkan syahadahnya, dia tak boleh jadi saksi. Ni pegang ni wasiat, pesan, fatwa Imam Syafi'i ni. Kita semua dakwa kita ikut Imam Syafi'i. Siapa yang dakwa dia nampak jin tu rupa asal, terbatallah persaksian dia. Maksudnya dia fasik. Macam mana Ustaz? Ustaz kata tadi boleh tengok. Yang ni Imam Syafi'i kata tak boleh tengok. Siapa tengok kena batal syahadah. Maksudnya, perkataan Imam Syafi'i itu maksudnya orang yang kata dia tengok jin dalam rupa asal, yang tu terbatal syahadah. Adapun kalau ada orang tu dia tengok jin dalam rupa yang dia berupa, jadi anjing ke, jadi kucing ke, jadi benda-benda pelik ke, ular ke apa benda ke, itu boleh jadi berlaku. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh salaf di kalangan para sahabat dan sebagainya, itu berlaku. Baik. Kemudian binatang-binatang boleh melihat jin. Contohnya kalau kita tengok balik macam di dalam Musnad Imam Ahmad, contohnya dalam Sunan Abi Daud dengan sanad yang sahih daripada Jabir bin Abdullah, dia kata apa? Nabi SAW sabda, "Idza sami'tum nubahal kilab wa nahiqal hamir bil laili fata'awwadhu billahi minasy syaitani فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ مَا لَا تَرَوْنَ." Ini hadis. So ini dalil menunjukkan apa? Ada binatang yang dia boleh tengok jin. Dia boleh tengok malaikat. Dia boleh tengok benda gaib. Sebab kalau kita tengok mata, kita punya mata kita dengan mata ayam beza kan? Mata kita dengan mata serigala beza. Mata kita dengan mata anjing beza. So disebabkan kita punya mata tu berbeza, maka berbeza jugalah apa yang kita boleh lihat. Wallahu ta'ala alam. Allah lebih tahu kan. Baik, jadi Nabi SAW bersabda, kalau idza sami'tumun nubahal kilab, jika kamu mendengar, idza sami'tum nubahal kilab wa nahiqal hamir bil laili. So Nabi SAW bersabda, idza sami'tum nubahal kilab wa nahiqal hamiri bil laili. Assalamualaikum. Apabila kamu mendengar salakan anjing, wa nahiqal hamir, dan juga suara himar bil lail pada waktu malam, fata'awwadhu billahi minasy syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah daripada syaitan. Fata'awwadhu billahi minasy syaitan fa innahunna yarawna ma la tarawun. Kerana sesungguhnya mereka, yakni anjing tadi dan juga himar,
melihat apa yang kamu tak lihat. Fa innahunna yarawna ma la tarawun. Mereka melihat apa yang kamu tak lihat. So ini dalil apa? Dalil yang kita sebut tadi. Maksudnya apa? Pertama, kita tak boleh tengok jin dalam rupa asal. Ini dalil dia. Orang tanya, apa dalil Ustaz? Kata Imam Syafi'i saja tak cukup. Dia kata tak cukup. Okey, ni hadis di Nabi SAW. So kalau kita bawa perkataan Imam Syafi'i itu sahih daripada Imam Syafi'i, janganlah kita belagak sangat kita kata Imam Syafi'i tak tahu. Sebab itu kadang-kadang kita kena faham kalau ustaz kita dia bawa perkataan ulama yang sahih, tu dah cukup. Kadang-kadang. Sebab apa? Sebab bila sebut Imam Syafi'i kata, Imam Ahmad kata, Imam Malik kata, takkan dia pun nak kata dengan hawa nafsu mereka? Confirm ada dalil. Sebab itu kita kata kita kata ikut mazhab apa semua kan. Kalau kita betul-betul ikut mazhab Syafi'i, cukuplah. Untuk orang awam cukup. Even kalau dia tahu dalil tak tahu dalil pun tak jadi masalah. Kalau dia tahu dalil lagi baiklah kan. Itu yang lagi baik, ahsan wa afdal. Tapi kalau kata dia tak tahu dalil, dia taklid, tak apa. Kan? Okey, cukup. Tapi janganlah sampai semua benda dia nak kena taklid. Sampai dia tak tahu langsung dalil yang ulama tu guna, tu bahaya juga. Sebab apa? Orang boleh tipu kan. Sebab sekarang ni ramai pendusta. Baik. Jadi dalil ni sekarang dalam hadis ni sahih. Riwayat Imam Ahmad, Abu Daud daripada Jabir bin Abdullah. Nabi SAW kata apa? Idza sami'tum nubahal kilab wa nahiqal hamiri bil lail fata'awwadhu billahi minasyaitan fa innahunna yarawna ma la tarawun. So dalil. So kat mana dalil tu Ustaz? Apa dia punya wajah istidlal? Mana reason daripada dalil ni? Sebab Nabi kata, Nabi bagi tahu dekat lah tu, Nabi bagi tahu illah dia. Kenapa kita kena minta lindung kepada Allah daripada syaitan bila kita dengar salakan anjing dan juga bunyi himar. Yakni himar kita kata apa? Pekikan. Bukan. Dia ada himar, dia ada suara dia sendiri. Bunyi himar. Himar, ini keldai. Pada waktu malam, maka mintalah perlindungan kepada Allah daripada syaitan. Sebab apa? Fa innahunna yarawna ma la tarawun. Kerana mereka melihat anjing dengan himar tu melihat apa yang kita tak nampak, apa yang kita tak lihat. So ini ada dua dalil. Yang pertama, kita tak boleh tengok jin. Sebab kalau kita boleh tengok jin, kita akan nampak lah. Kan? So kita tak boleh tengok jin dalam rupa asal. Anjing dan juga himar ataupun binatang secara umumnya. Dalam riwayat lain disebutkan malaikat, ayam jantan melihat malaikat. Kan? So binatang secara umumnya boleh tengok jin, boleh tengok boleh tengok benda gaib. Unseen. So mereka boleh tengok. Kan? Baik, fa innahunna yarawna ma la tarawun. Itu dalil yang menunjukkan ada binatang yang boleh tengok apa yang kita tak nampak. So, itu menunjukkan kita tak nampak. Kan? Kita tak nampak. Tapi ada ustaz tu dia boleh scan orang, scan nampak dalam badan orang jin. Itu apa? Itu apa kita cakap? Boleh jadi mukasyafatus syaitaniyah. Boleh jadi penyingkapan yang dilakukan oleh syaitan untuk menyesatkan orang itu sehingga boleh menyebabkan dia merasa bangga, merasa dirinya special, merasa dirinya boleh untuk kononnya berubat orang. So dia boleh mendakwa dia melihat jin dalam badan orang sekian-sekian untuk menyesatkan dia. Dipanggil mukasyafatus syaitaniyah ataupun dipanggil ilmu ladunni asyaitaniyah, bukan ladunni rahmaniyah. Ladunni syaitaniyah. Dia bukan special pun, dia benda tu mungkin orang ahli sihir, bomo, dukun dia dapat tengok. Sebab apa? Sebab dia dah terlampau syirik dengan Allah, dia boleh tengok. Allah bagi dia tengok. Tapi tak ada apa-apa kelebihan pun. Tak ada apa kelebihan. Tapi orang kita, dia anggap kalau ustaz tu boleh scan dakwa ni nampak jin 40 jin dalam badan orang tu, dia anggap special. Ini salah. Ini benda yang masyarakat kita paling salah sekali. Banyak berlaku kesalahan. Nampak jin tak menunjukkan kelebihan apa-apa. Orang tu dia boleh tengok jin ke, boleh scan orang ke, dia dakwa dia tengok jin macam-macam ke, tak menjadi kelebihan untuk diri dia. Boleh jadi adalah fitnah dan ujian Allah kepada dia untuk menyesatkan dia. Sebab tu benda ni anda pernah cerita tu. Ada orang dia dakwa, orang ni dia ada speciality.
Macam siapa pernah tengok apa? Sit stand. Sit stand. Dia ada 6. Apa dia? Panca indera yang ke-6 kononnya. Benda ni kita kata dia berkongsi pada orang-orang yang melakukan kesyirikan, orang-orang yang kita kata orang-orang yang berkhidmat dengan jin, meminta tolong kepada jin, orang yang syirik. Syaitan dan jin akan datang bertandang kepada dia. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala pun sebut dalam Quran, "Wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling daripada peringatan Allah Ar-Rahman, maka kami biarkan dia, nuqayyid lahu syaitan, kami biarkan baginya itu ada syaitan, fahuwa lahu qarin, maka syaitan itulah yang akan jadi teman rapat dia, pendamping dia. Yang tu yang orang kata saka tu itulah. Saka ni apa? Pendamping dia yang mungkinlah saka ni diwarisi daripada tok nenek dia apa semua. Tok nenek dia amalkan apa benda ni, orang dulu-dulu dialah kita kata mereka anggap benda tu sebagai okey, boleh. Bukan syirik, sebab dia ialah tak sampai kepada mereka tauhid tu, ataupun bercampur aduk antara syirik dengan tauhid, syubhat dan sebagainya. Kita sangka baiklah, tetapi kita tak boleh ikutlah. Kan orang tanya, saka ni macam mana? Saka ni sebenarnya qarin tu lah, qarin. Yang kita nampak orang tu kata dia nampak nenek lah malam-malam mimpi lah macam-macam benda semua tu. Jangan kita duk pening kepala kita duk fikir benda tu gini-gini. Macam mana nak buat? Baru ni ada orang tanya. Ada sahabat kita dia tanya. Ada orang ni dia kata dulu dia amal ilmu sekian-sekian kot. Mungkin lah. Kemudian kawan dia masukkan badan dia jin. Jadi apa dia nak buat sekarang? Dia dah bertaubat lah mungkin kan. Dia kata jangan layan. Jangan layan. Beramal soleh. Tauhidkan Allah. Sibukkan diri dengan ilmu. Baca Quran. Sibukkan diri dengan majlis ilmu. Sibukkan diri dengan amal soleh. Jangan lalai, jangan leka. Zikir jaga. Hubungan kita dengan Allah jaga. Hubungan kita dengan manusia jaga. Dia tak akan mudaratkan. Saka ke, saki ke, saku ke, apa benda ke, dia tak boleh mudaratkan sikit pun. Jangan takut. Ini kadang-kadang orang kita, kena buang ni, kena buang. Tak payah buang pun. Sebenarnya kita yang kena ubah diri sendiri. Sebab selalu orang kata, kena buang ni, saka ni. Itu yang jadi pergi buang sampah dalam di sungai tu. Kata nak buang saka. Menyusahkan, memberatkan kita, tak perlu. Tapi Ustaz, saya kena kacau gini. Sabar. Boleh jadi itu adalah ujian Allah untuk kita. Kalau kita sabar apa maksud sabar? Taati Allah. Tauhidkan Allah. Tahqiq tauhid. Jangan kalut. Kau nak pergi jumpa bomo ni. Biarkan bomo tak ada kerja. Biar mereka jadi, kita kata macam PKP ni, biar mereka tak ada kerja. Memang mereka buat ada kerja juga sekarang. Tapi biar kita kata jangan kita pergi tolong lagi. Pergi tolong bagi mereka lagi sombong, lagi takabur. Allah kata wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kamu di atas jalan kebaikan dan ketakwaan. Jangan kamu bertolong-tolong di atas jalan al-itsmi, dosa dan juga pemusuhan. Bomo ni dia membawa pemusuhan kepada orang. Sebab dia asyik-asyik nak tuduh orang ni. Kalau tak kena sikit, dia tuduh orang tu sihir. Dia pergi ni, cari orang barang hilang, dia tuduh orang ni curi. Dia tuduh orang tu curi. Kalau menikah, dia tuduh orang tu buat. Tuduh orang ni cerai. Tuduh orang ni sebab menceraikan anak isteri dia. Tuduh ni tadi. Bagi lagi serabut. Jangan. Kita sebagai orang yang belajar ilmu agama, sebagai orang yang tahu tentang akidah tauhid, tahu tentang sunnah Nabi, kita kena jauh daripada benda-benda macam ni. Dan kena ajak masyarakat supaya jauh daripada benda-benda ni. Sebab dia akan memudaratkan. Sebab itu tak payah layan. Kalau orang ni kata macam ni, kena buatlah, kena pergilah, pergi jumpa ustaz ni lah, pergi ambil ayat ni lah, tak perlu. Kita sendiri yang ubat diri kita. Macam mana? Baca Quran sendiri. Macam mana? Baca surah Al-Baqarah. Kan? Macam mana ni? Baca azkar pagi dengan petang. Taubat kepada Allah. Tadarruk, minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala, minta dekat Allah, ya Allah selamatkan aku, ya Allah sembuhkan aku. Jauhkan aku daripada syaitan, jauhkan aku daripada a'udzubika rabbi an yahdurun. Minta Allah lindungi kita daripada dia dah dihadir, dia datang kepada kita. Jangan kita terpedaya dengan was-was yang datang daripada orang ni. Kalau kamu tak buang ni nanti dia akan gini-gini ke. Jangan takut. Buang, lempak, buang. Jangan langsung dengar orang cakap apa.
Dia nak nakutkan kita. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'murukum wallahu ya'idukum maghfiratan wa fadla. Asyaitan ya'idukumul faqra. Syaitan ni dia akan janjikan kita dengan kefakiran, kemiskinan. Dialah yang duk datang kat kita ni, kalau kamu tak join ni, kamu tak join MLM ke, kamu tak join gini-gini, kamu tak join gini, kamu akan fakir. Kalau kamu tak ambil rasuah ni nanti susah kamu. Dia yang datang. Syaitan ya'idukumul faqra. Kalau kamu tak buat benda macam ni, gini, benda maksiat ni, kamu akan susah. Wa ya'murukum bil fahsya, dan dia memerintahkan kamu kepada perkara keji. Kalau kamu nak kaya ni, pergi jumpa dengan bomoh sekian. Kalau kamu nak jadi cantik, kamu jumpa dengan bomoh sekian. Kamu nak cantik kena pakai susuk ke, kamu nak cantik kena pakai botox ke, dia yang datang. Dia yang hasut, kita yang pilih. Kalau kita kuat, kita tak ikut jalan dia. Kalau kita lemah, kita mudah diperkotak-katikkan, kita akan ikut dia. Wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu ya'idukum maghfirah. Allah menjanjikan kepada kamu keampunan dan kurniaan. Sebab itu kita balik kepada Allah. Tak perlu kita takut benda-benda ni. Jadi pening, jadi nak kena buang saka lah, gini, tak perlu. Kita sendiri yang ubah. Kita sendiri yang ubah diri kita. Sebab itu ulama salaf kata, qarin kita ni, dia macam binatang tunggangan saja. Kalau kita boleh tunggang dia tak akan tunggang. Dia tak akan berani tunggang kita. Kalau kita biarkan kita ditunggang oleh dia, kita itu yang jadi yang lemah tu. Jadi kena kacau apa semua. Itu punca dia. Sebab itu kita kata jin ni dia tak kuat pun. Dia tak kuat. Melainkan dia hanya ada kelebihan yang tertentu yang Allah bagi dengan izin Allah untuk sakiti kita. Itu ada dengan izin Allah. Tapi kalau Allah tak izinkan, dia tak boleh buat apa. Sebab apa Anda cakap macam tu? Sebab kita kena faham, kalau dia betul-betul kuat, dia ada kat depan kita menzahirkan diri. Kenapa dia kena pilih waktu kita tidur? Waktu kita berseorangan, kita lalai, kita leka, kita tertidur ke? Waktu tu yang dia datang dalam mimpi, dia datang ke kacau, dia buat apa ke? Itu pun disebabkan kelalaian. Kita tak ambil wuduk ke, ada kacau-kacau, kena kacau. Sebab apa? Sebab kita lalai. Waktu malam, waktu kita tidur, selalu dia datang waktu mimpi ke apa, dia datang. Kenapa dia tak datang ni tengah ramai orang ni, tengah ni? Mari tak lawan sekarang. Itu menunjukkan dia tak kuat. Kalau dia kuat, dia akan datang. Waktu kita tengah kuat, datanglah, berani kan? Sebab itu ulama salaf kata, kalau kamu nampak jin ni, kamu kejar mereka. Pukul mereka dengan slipper kamu. Tak takut buat apa. Jadi masalahnya kita diajar, dididik untuk takut jin, takut syaitan. Ini salah. Ini salah. Baik. Kita diajar untuk beristi'adzah, minta lindung. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Masuk ke dalam tanda Allahumma inni a'udzubika. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Minta lindung. Buka pakaian kita bismillah. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu sitrun ma baina a'yunil jin wa ma baina a'urat bani adam wa baina a'yunil jin, atau kama qala. Bismillah itu adalah pendinding antara antara aurat kita dengan mata-mata jin. So mata-mata jin ni dia tengok usia kita. Tapi kalau kita buka pakaian kita baca bismillah, dia tak boleh, dia terlindung. So Nabi beritahu. So kita kena jaga tu lah benda-benda yang simple macam tu. Kita kena jaga kebersihan diri. Kan? Bukannya kita takut tengok cerita hantu pula, tu takut kan. Itu menyusahkan kita dan memudaratkan iman kita. Baik, sebab itulah kalau kita tengok balik apa yang datang dalam hadis dari riwayat Imam Ahmad, Abu Daud tadi tak bercanggah dengan akal. Kenapa? Hari ini kita tengok ada macam-macam alat teknologi yang kita boleh tengok. Tengok bintang langit yang jauh kan, planet-planet yang jauh, kita boleh tengok apa virus, kita boleh tengok microorganism dengan kita kata mikroskop dan macam-macam alat.
stetoskop, apa bukan stetoskop, mikroskop. Kita boleh tengok dengan alat ni, alat tu macam-macam alat-alat, so kita boleh nampak benda yang kecil-kecil. Tapi benda gaib still kita tak boleh nampak. Kan? Benda gaib still tak boleh nampak. Kalau kita ambil alat macam mana canggih sekalipun nak tengok, nak cari jin, tak boleh juga. Infrared ke apa ke tak boleh. Tapi Ustaz ada tu dia menampakkan diri dia. Kan? Maksudnya kalau ada dalam tertangkap ke apa, kadang-kadang penipu je yang dalam video-video orang yang buat tu cerita tu mengarut dia tipu. Dia hanya nakkan like, dia hanya nakkan follower, dia buat melakon. Kadang-kadang pun memang tipu. Kalau ada betul tu macam mana? Kalau ada betul pun kita kata mungkinlah syaitan nak tipu dia orang. Syaitan tu datang dalam rupa apa-apa nak menakutkan dia orang. Itu je. Dia orang pun kena tipu dengan syaitan, kena tipu dengan jin, dengan syaitan. Jadi bahan mainan jin dan syaitan. Baik, sebab itu kita katakan apa yang sahihnya adalah kita tak boleh tengok jin, kita tak boleh tengok syaitan di kalangan jin, dan ada di kalangan makhluk, di kalangan seperti binatang-binatang yang dalam hadis disebutkan seperti anjing dan juga himar, keldai boleh melihat jin dan syaitan. Sebab tu Nabi kata fa innahunna tarawna ma la yarawna ma la tarawun. Mereka boleh melihat apa yang kamu tak boleh lihat. Baik. Sebab itu kalau kita tengok balik dalam hadis Nabi SAW juga dibincangkan juga berkenaan dengan makanan jin dan minuman mereka, kan, dan juga adakah jin itu adalah asal ataupun syaitan tu asal jin ataupun syaitan tu sifat. So kita akan bincangkan pada kelas yang akan datang nanti, insya-Allah. Ada soalan? Kalau tak ada soalan, alhamdulillah. Baik, jadi insya-Allah kita sambung kita punya kuliah ni pada kelas akan datang, masih lagi membincangkan tentang jin dan juga syaitan. Kan ini banyak yang menjadi permasalahan dalam masyarakat kita, sebab tu kita kena tafsilkan perkara-perkara ini. Baik, insya-Allah pada kelas akan datang kita akan bincang topik apa kelas akan datang. Baik, masih lagi tentang kisah syaitan ataupun penciptaan jin dan kisah tentang syaitan. Kita akan bincangkan berkenaan dengan topik yang kita akan bincangkan, adakah jin ini menikah? Ada tak mereka ni, adakah menikah macam kita? Adakah berlaku perkahwinan, pernikahan sesama mereka? Adakah syaitan juga akan mati? Apa yang dimaksudkan dengan yang diberi penangguhan tu? Qala innaka minal munzarin. Adakah iblis saja atau syaitan termasuk? Kemudian kita akan bincang juga dalam topik kita yang akan datang, insya-Allah, dalam kelas kita Al-Bidayah wa Nihayah kita ni, mukhtasar, iaitulah tempat tinggal jin dan tempat-tempat dan waktu-waktu yang mereka ada, ataupun dan kita bincangkan tentang majlis, tempat-tempat duduk mereka, dan kita juga akan bincangkan bagaimana rupa paras mereka, rupa bentuk mereka, kan, yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah, kemampuan mereka, kan. Kemudian kita nak bincang juga khurafat berkenaan dengan jin dan syaitan ni, yang kita boleh sentuh lah, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita bertemu pada kelas akan datang. Baik, okey, alhamdulillah tak ada soalan. Saya rasa cukup setakat itu. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.